A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waftahna abwaabal 'ilmi wal hikmata. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah diberi kesempatan kita untuk sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah, dan kemudian kita duduk antara maghrib dan isyak ni sambil kita pelajari sedikit bahasa Arab. Baik, hari ni pelajaran hari ni lain sikit. Saya tak bawa doa tu bacaan sembahyang. Saya tukar sikit kita punya angin. Kita bawa nota baru hari ni. Baik, ini daripada buku Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Kalau ibu-ibu dan ayah semua nak ingat, tengok dekat nota tu depan. Depan sekali ni lah. Bacaannya lah Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Maksudnya ialah pelajaran-pelajaran, lessons. Al-Lughah bahasa, Al-Arabiyah Arab. So lessons of Arabic language. Kata orang Batu Pahat, lesson of Arabic language. Orang kampung saya kata gitulah. Orang Batu Pahat. Johor ya. Okey. Baik, buku ini adalah satu buku yang sangat terkenal. Buku ini digunakan oleh pelajar-pelajar yang nak masuk Universiti Madinah. Pelajar-pelajar yang bukan Arab, sebelum masuk ke Universiti Madinah dia kena buat kursus bahasa. So mereka akan gunakan buku ni. Dan buku ni dah digunakan pakai serata dunia untuk pelajaran asas bahasa Arab. Okey. Anda ada daripada dalam kalangan jemaah ni ustaz-ustazah, kalau saya salah betulkanlah. Kalau mana yang pernah belajar dulu, dah pernah belajar lama dulu, ni kira ulang kaji dah ni. Kira bonus. Okey. Seperti biasa, buku insya-Allah dia yang ini yang pada di tangan tuan-tuan dan puan ni ialah dia punya lesson 1. Pelajaran pertama. Insya-Allah kita akan cover satu lesson malam ni insya-Allah dalam lebih kurang 8 surat, tak banyak. Okey. Dan insya-Allah nanti akan datang saya akan bawa nota lain. Inilah kalau kat sini Durus Al-Lughah Arabiyah, bawah ni tulis li ghairi natiqina biha. Li ghairi an-natiqina biha. Ini maksudnya lah untuk penutur bukan bahasa Arab. For non speaker lah. Kemudian ada Al-Juz' Al-Awwal. Al-Juz' Al-Awwal maksudnya first chapter, bahagian 1 ataupun volume 1. Al-Juz' ialah juzuk, bahagian Al-Awwal ialah 1. Baik, tajuknya ialah hari ni Ad-Darsul Awwal. Ad-Darsul Awwal. Ad-Darsul Awwal. Ni kalau bahasa Arab kan, jadi kena baca samalah. Saya sebut kena baca. Ad-Darsul Awwal. Ad-Darsul Awwalu. Baik. Ad-Darsul bermaksud pelajaran, Al-Awwalu bermaksud yang pertama. Ad-Darsul Awwal. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Okey. Kalau setengah-setengah Quran, kalau kita tengok Quran yang tulis full Arabic, dia tulis tu Al-Juz'ul Awwal. Al-Juz'ul, kan tengok juzuk Quran kan kat atas tulis kan Al-Juz'ul Awwal, maksudnya juz 1, juz yang pertama. Nanti kan letak atas tu juz berapa, 22, tu nombor tu kita akan belajar lah. Jadi ini ialah Al-Juz'ul Awwal. Juz awal dah. Ada Juz Awal. Baik. Pelajaran hari ini Al-Juz Awal tentang apa? Tentang tajuk dia apa? Haza. Maksudnya ada yang tahu maksud
Ha, tahu dah. Masya-Allah. Ini. Ini. Ah. This. Okey. Baik. Hadza ni saya ingat hadza. Ini rumah. Ini rumah. Okey. Bagus. Baik, jadi dalam total tuan-tuan tu semua ada beberapa gambar dan juga di bawahnya ada ayat. Baik. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza qalamun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Baik. Kursiyun. Mana kursiyun? Ya? Ya, dia kena dua harakat sebab kalau perasan dekat haza ni dia ada alif kecil. Oh, haza dia alif ni ada. Tapi dia tak ni lah, tapi cuma kita macam mana Arab dia bagi nafas. Haza kursiyun. Lepas tu kalau tengok bahasa Arab, dia ada mat, ada tanwin, apa? Bagi yang bercakap tu nafas. Dia berhenti. Dia tak cakap panjang non-stop. Macam kereta api kan, laju je, mana hujung bakal tak tahu. Hadza kursiyun. Jadi dia ada bahasa dia sendiri tu, dia ada membuatkan kita kena berhenti baca dia. Baik. Haza bermaksud this, ini. Tapi bila dah kita buat ayat, kita kata haza baitun. Baitun. Baik. Haza baitun. Ini. Baitun bermaksud rumah. Okey. Okey. Baik. Bahasa Arab dia tak ada perkataan sebuah. Dia tak kata sebuah rumah. Sebab perkataan ini asalnya dia menunjukkan satu. Jadi ia sebuah. Bila kita gabungkan, ini ialah sebuah rumah. Ni ayat dia dua perkataan je. Haza baitun maknanya ini ialah sebuah rumah. Rumah tu banyak. Baik, rumah tu banyak. Perkataan bait ni akan berubah. Bukan S, bukan bait, bukan. Baitun bukan juga. Yang rumah banyak bukan orang je Banyak orang rumah. Kalau orang rumahnya banyak, rumah kena banyak juga. Tak boleh satu. Kena banyak juga rumahnya, tak boleh satu. Okey, kalau banyak dia akan begini. Dia akan, kalau bahasa Melayu kita akan gandakan perkataan rumah-rumah. Kalau bahasa Inggeris kita akan tambah S, jadi houses, kan, rooms, gitulah. Tapi bahasa Arab perkataan tak akan berubah. Dia begini, jadi buyut. So perkataan ni, oh buyut, jauh terus terus jauh, memang. Dia terus tahu. Ni banyak ke sikit. Kalau baitun satu. Buyut banyak, rumah-rumah. Okey. Kalau Singular. Kalau banyak Tu nanti. Sabar. Kita akan sampai ke tahap tu. Itulah. Kena masukkan lain. Dia fast lane.
Okey. Jadi dalam bahasa Arab ni perkataan dia bila banyak dia akan berlaku perubahan pada perkataan. Sama ada tambahan huruf ataupun diubah bentuk terus. Macam ni. Buyut. Dia huruf asal ada. Ba ada, ya ada, ta ada. Cuba tambah waw. Banyaklah tu. Contoh. Satu lagi. Perkataan, okey, nampak tak dalam tu ada perkataan sarir. Sarirun. Nampak perkataan sarir? Apa tu? Katil. Katilun. Okey, sarir. Kalau kita baca surah Al-Ghashiyah, ada fiha sururun marfu'ah. Kan? Fiha sururun marfu'ah. Nampak tak? Sururun marfu'ah. Katil-katil yang tinggi. Katil tinggi. Jadi perkataan sama, huruf sama. Ada sin, ada ra. Sin, ra, ra. Ada berubah tak perkataan ni? Ada. Ya tak ada. Sini ada ya. Ini tak ada ya. So ini plural. Katil-katil. Katil banyak. Sin ra ra fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah. Contoh lain dalam masih surah Al-Ghashiyah kita aqwab, perkataan aqwab. Fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah. Aqwab. Aqwab ni banyak. Kalau satu macam gini. Kub. Kubun. Kubun ialah cawan. Cawan minum teh tu. Cawan. Banyak. Aqwabun. Jadi bahasa Arab ni begitu, kalau bila banyak dia akan berubah, perkataan tu sendiri berubah. Sama ada bentuk tadi ada hilang huruf, ini tambah alif, tambah alif. Kaf ada, kaf, waw ada, waw, ba ada, tambah alif. Dan bacaannya pun lain. Aqwab. Mana? Ni. Oh, jadi lain lah, lain. Dia kalau tukar huruf tu lain. Jangan kalau jadi bila sebut ni jangan qalqalahkan kaf. Huruf kaf tu jangan terqalqalahkan. Aqwab lain. Lain aqwab kaf. Okey. Contoh kata ni lah kataan aqwab tu ialah kalau kita kata kalbun dengan qalbun. Satu dengan kaf, satu dengan qaf. Kalbun, qalbun. Ya, qalbun hati. Kalbun anjing. Biasa orang Arab kalau maki kan diguna ni. Diguna ni. Diguna inilah. Diguna ni. Kata ni lah. Jadi kalb dengan qalb, tukar huruf, tukar makna. That's it. Zal tukar juga. Jadi ni. Tukarlah, bukan hadza lah, jadi haza. Tak ada mana. Kalau zaid jadi mana lain dah. Haza. Apa dalam masalah ni apa-apa huruf tertukar dia akan ubah makna. Itu dia punya kaedah dia. Baik, jadi hari ni ialah haza. Hari ni baca haza je. Lari jauh. Jadi haza ni mana? Haza untuk maksud ini. Jadi kalau nak buat ayat boleh gunakan haza, kemudian letaklah apa yang kita nak tunjukkan. Contoh boleh guna untuk orang, objek, boleh guna untuk objek, boleh juga untuk manusia. Manusia boleh. Contoh imam, haza imam. Ni imam. Haza Pak Yah boleh. Haza Pak Yah boleh.
Haza Maulana pun ada boleh juga. Haza Mudir, contoh. Haza Mudir. Mudir ni dia ada banyak makna. Kalau biasa kita pergi Arab kan, mudir. Mudir ni boleh jadi pengurus. Kalau kata kat surau, pengurusi lah, mudir. Boleh juga. Bos, mudir. Supervisor pun mudir. Haza bosku. Okey. Baik, jadi haza kita boleh gunakan untuk tunjukkan. Contoh kat sini, masjid. Haza baitun, ini ialah sebuah rumah. Haza masjidun, ini ialah masjid. Haza babun. Ini perkataan famous ni, Siti Piramli kan. Amal al-bab. Tu. Haza babun, ini ialah pintu. Haza bab. Haza kitabun. Haza qalamun, ini sebatang pen. Haza kitabun, ini sebuah buku. Haza miftahun, ini sebuah sebentuk kunci. Dia Arab dia tak ada apa penjodoh bilangan, tak ada. Dia kata tu cakap direct je. Haza miftah, ini kunci. Haza maktabun. Kalau perhatikan, kita ada kitab dan maktab. Kitab ialah buku, maktab ialah meja. Okey. Nampak? Tambah mim dah jadi lain. Bukan, maktab tu bukan, lain. Sekejap, saya akan pergi situ. Baik. Daripada perkataan ni, ada satu lagi. Mim, kaf, ta, ba ni, dia boleh juga maksud pejabat. Maktab ni kitab, buku. Maktab boleh jadi meja, boleh jadi office. Office boleh juga maktab. Kalau pergi haji, tuan haji akan buat apa? Maktab. Akan assign orang dalam maktab. Maktab maksudnya apa? Satu office. Sama sebutan. Inilah Arab dia. Yang kita tulis M-A-K-T-A-B tu, ni maktab. 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 Baik. Kata ni, kalau tambah taman butah, bukanlah maksudnya office perempuan, bukan. Kan kita faham, kalau tambah taman butah jadi perempuan lah kan? Amin, Aminah. Betul? Soleh, Solehah. Tapi ini tambah taman butah adakah jadi office perempuan? Oh, bukan. Bukan. Ia bermaksud perpustakaan. Kalau maktabah, library. Perpustakaan. Jadi kitab, buku, maktab, meja ataupun office. Maktabah, jadi perpustakaan. Tapi ini tak guna untuk semua. Dia tak adalah masjid lepas tu masjidah, tak ada. Masjid je. Tak apply kat semua benda. Ada hanya beberapa perkataan yang digunakan. Maktabah. Jadi ini library, buku dan juga buku dan juga meja dan juga baik. Haza sarir, ini ialah katil, dan haza kursi. Kalau ingat lagi, kita masa pelajaran lepas, kita ingat bila kita ada jumpa juga perkataan-perkataan yang ada al. Alhamdulillah sebagainya kan? Okey. Semua perkataan ini dia boleh ada al. Contoh baitun, kita boleh sebut al-baitu. Al-masjidun, al-masjidu. Tapi dalam ayat dia akan jadi lain. Contoh, saya perkataan masjid. Haza masjidun. Ini sebuah masjid. Yang ada al, dia jadi begini. Dia kena kat depan. Al-masjidu. Letak belakang dia. Kabirun. Besar. Al-masjidu kabir.
Di sini jadi masjid itu. This mosque. Masjid ini besar. Kalau yang ini jangan tambah al. Al dia jadi ayat tu tergantung. Ini masjid, lepas tu apa? Hazal masjid kabir. Jadi. Okey, jadi kat sini tak boleh ada al lah. Boleh. Haza masjidun. Kalau nak guna yang ada al tu begini ayat dia. Al masjidu kabirun. Kalau nak guna sama dekat bait. Haza baitun. Ini rumah kan? Dan rumah ini besar. Al baitu kabirun. Masya-Allah, dah bercakap Arab dah. Masya-Allah, masya-Allah. Haza baitun. Ini sebuah rumah. Al baitu kabirun. Rumah ini besar. Rumah ini al baitu mungkin jadidun, wasi'un. Wasi'un luas. Wasi'un. Wasi'un rumah luas. Nak dua-dua, nak besar dan luas, boleh, tak ada masalah. Tambah wa. Al baitu kabirun wa wasi'un. Al baitu kabirun wa wasi'un. Dah lah besar, luas lagi. Rumah kat mata hotel kan. Al baitu atau masjid. Al masjidu kabirun wa wasi'un. Masjid tu besar, luas lagi. Inilah ayat dia. Al masjidu kabirun wa wasi'un. Ya. Al tak. Dia mesti benda tu kita cakap benda yang saya dengan awak tahu, kita cakap masjid mana yang kita cakap tu. The mosque. The. Ni the. Tempat tak mesti. Ini dia lebih, kalau English dia the lah. Dia jadi apa? Apa dipanggil? Bukan. Betul macam jadi nun. Dah tahu lah. Artikel Artikel. So al-masjidu kabirun wa wasi'un. Baik. Pintu. Haza babun. Haza babun. Pintu tu tengah tutup ke terbuka tu? Terbuka. Nak buat kata terbuka ialah maftuh. Maftuh. Maftuh is open, terbuka. So nak kata pintu itu terbuka? Cepat. Cuba sama cuba. Nak kata pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Al-babu tempat terbuka tu. Al-babu maftuhun. That door is open. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Kalau kita kata al-baitu maftuhun, rumah itu pintu terbuka, tak kunci. Al-baitu maftuh. Al-baitu maftuhun. Boleh juga. Nampak tak perkataan miftah? Miftah ialah kunci. Miftah ialah kunci, alat untuk buka. Maftuh pula ialah terbuka, keadaan terbuka. Maftuh. Baik. Ada soalan? Terbuka. La. Cakap Arab tu. Baik, muka surat kedua. Muka surat kedua nota tuan-tuan dekat ada mahaza. Ialah mahaza. Mahaza ni lah kata tanya. Kata tanya. Ma tu ialah kata tanya untuk bermaksud apa ataupun what. Mahaza ini apa? Ataupun what is this? Mahaza bermaksud what is this? Apakah ini?
Ya. Dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab kata tanya mesti ke depan. Kata tanya mesti mendahului ayat. Dia tak boleh tak belakang. Dalam bahasa Arab kata tanya dia mesti duduk depan. Hukumnya wajib. Wajib nahu, bukan wajib. Kalau salah tu bukan tak dosa lah. Tapi dia macam salah lah segi tata bahasanya. Gitu. Jadi ma haza. Hadza baitun. Baik. Seterusnya kita jumpa perkataan a. Ahadza. A bermaksud adakah. Adakah. Haza. Ini. Bait. Ahadza baitun. Adakah ini rumah? Naam. Hadza baitun. Ya, ini rumah. Dalam Quran kita selalu jumpa perkataan a ni. Contoh bila dalam Quran ailahun ma'allah. Adakah Tuhan selain daripada dengan Allah? Tu ialah kata tanya. Adakah? Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Bila Ibrahim dia apa? Dia pecahkan berhala kan? Kemudian kaum tanya, engkau ke yang buat ni? Diguna anta fa'alta. Tu untuk kata tanya. Okey. Ahadza, adakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Jadi kalau adakah ni kita akan jawab dengan bahasa Arab adakah tu ada dua. Satu dengan satu lagi dengan hal. Dan juga hal. Samalah. Hal hayatun amal hal. Baik, kedua-dua ni kalau ya jawab dengan na'am. Kalau tidak jawab dengan la. Kalau tidak jawapannya ialah la. Diberikan baik, contoh kedua. Gambar depan rumah tu ada baju kan? Baju tu dalam bahasa Arab dipanggil, dalam bahasa Arab baju kemeja ialah qamis. Qamis. Saya rasa masa saya masuk asrama dulu ada orang panggil apa? Gamis, baju gamis. Baju gamis kan? Gamis tu baju jubah lah. Jubah panjang, gamis. Dia dalam sebabnya kalau bahasa Arab sebutan qamis tu, sebutan standard ialah qamis. Qamis. Bukan hari Khamis. Okey. Qamis. Qamis. Tetapi ada setengah orang Arab, khasnya orang Arab dari Yaman, dia akan sebut qaf ni ga. Dia sebut qaf ni ga. Jadi dia akan jadi gamis. Kalau sebab tu kalau kita perasan orang-orang Indonesia yang mana kadang-kadang Habaib kan, nama dia Habib Agil. Bukan Agil tapi Aqil. Nama saya dia Aqil. Aqil. Jadi dia kalau ini Aqil, dia akan sebut apa? Agil, yes. Kalau inilah qahwah, kopi, dia akan sebut gahwah. Ini semua jadi ga. Ni ga. Logat dia. Tu je. Macam kita sebut ikan kan. N tu dia G. Market A gitu hujung kan, Kelantan, Terengganu. Jadi Kedah kan ada dia punya slang-slang dia. Macam inilah orang adat ada juga. Baik, ma hadza qamis. Apakah ini? Ini sepasang kemeja. Qamis. Hadza sarirun. Adakah ini? Ni ingat lagi tak sarir? Katil. Hadza sarirun? La. Hadza
kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza miftahun. La. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Ini ialah sebutir bintang. Bintang. Hadza najmun. Najmun tu maksudnya ialah bintang. Baik. Okey, sekarang latihan. Sekarang kuis. Bukan muka surat ni, ada kuis. Dia tanya, ma haza? Siapa nak jawab? Cuba jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Dah lah. Datang kelas tak bawa pen kan? Datang kelas tak bawa pen. Dia. Cepat, kunci. Azza kunci. Azza Mumtaz. Haza miftahun. Haza miftahun. Kunci boleh lah, boleh. Boleh cakap belakang tak salah. Haza miftahun. Baik, yang kedua, ma haza? Masya Allah, haza kitabun. Okey. Nombor 3, ma haza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini favorite ni. Kita buka. Siapa jawab ni dia memang fan Ramli lah. Ma haza? Haza babun. Haza babun. Ma haza? Haza. Okey. Sebutannya kena baitun, tak boleh al-baitun. Sebab bila ada tun tu tak boleh ada al. Bila ada tun tak boleh ada al. Macam ni kan, masjidun tak boleh ada al. Dah ada tanwin hujung, al tak boleh ada. Tak boleh ada sini. Jadi haza masjidun. Kalau al-masjidu dia akan jadi, bila kita buat al-masjid, belakang ni tak boleh tanwin. Bila al-masjid ada al, belakang tak boleh ada tanwin. Bila letak tanwin, depan tak boleh letak al. Dia salah satu tanda dia. Okey. Ada al, tanwin. Kalau kita baca Quran pun kita tak akan jumpa kata yang ada al dan ada tanwin. Tak akan jumpa. Memang tak ada. Memang tak ada. Baik. Gambar. Ya. Haza baitun. Kena buang al. Tak boleh. Al-bait kena buat ayat penuh. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Sebab soalan ni tanya, ini apa? Jadi jawabnya, ini sebuah rumah. Haza baitun. Haza baitun. Bila baitun, kita tak boleh letak al. Tak boleh letak al. Tak boleh letak al. Kena baitun saja tanpa al. Baitun saja tanpa al. Itu yang betul dia. Oh, rumah kamu. Rumah kamu. Okey, lagi Habis okey dah. Okey, kita pergi. Rumah tadi rumah kamu. Baik. Buka lah. Siapa dia tanya ni? Baik. Soalan bocor. Dengan ma ni cepat. Soalan apa soalan bocor ma? Soalan kubur. Marabuka. Tu soalan bocor kan? Marabuka. Betul? Jadi, marabuka. Ka ni kamu. Ka ni untuk kamu. Apakah Tuhanmu? Ma rabbuka. Apakah Tuhanmu? Jadi bila nak buat rumah kamu, akan jadi apa? Bait
Ya. Baituka. Baituka, rumah kamu. Rumah kamu. Baituka, rumah kamu. Ini rumah saya. Oh, rumah saya. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Baik, untuk saya. Anak bukan anak, biasa kan ada orang kan mak dia panggil apa Umi kan. Umi ya tu saya lah. Kan Rabbi, Allahumma hdini kan. Tuhan, ya Allah tunjukkanku. Ya tu saya. Jadi kalau rumah saya baitu bukan baitu. Baiti. Tak boleh tu. Kenapa tak boleh tu? Sebab ya ni tak ada baris. Mat huruf mat kan? Dia huruf ya. Dan baris yang lebih sesuai dengan ya ialah baris bawah. Bacalah baiti. Jadi, kalau nak kata ini rumah saya, kita akan sebut hadza baiti. Rumah saya besar? Rumah saya besar tanpa haza. Baiti kabir, rumah saya besar. Rumah saya besar dan luas. Baiti kabir wa wasi', luas. Kalau nak kata kawan kita, rumah saya terbuka untuk datang. Apa kata terbuka tadi? Bukan babun, maftu. Orang datang ketika nak cakap dia satu expression kata my house is always open. Baiti maftu. Maksudnya rumah saya terbuka lah. Kalau raya rumah terbuka tu samalah baitu maftu, rumah terbuka. Bait maftu, open house. Guna juga begitu. Jadi kalau untuk rumah saya baiti. Rumah kamu baituka. Tu pun tanya kan? Hal haza baituka. Hal haza baituka. Ini rumah awak ke? Hal adakah? Haza rumah ini. Baituka rumah kamu. Hal haza baituka. Kalau ya, na'am. Haza baiti. Haza baiti. Kalau bukan lah, haza bait Pak Ya. Mungkin rumah Pak Ya. Rumah saya. Kita rumah kemudian tak belakang nama orang tu lah. Sini ada sikit lain tau. Kalau kita nak kata pada dia bahasa Arab ni, dia bahasa yang dia mengasingkan semua benda. Untuk perempuan lain, untuk lelaki lain. Kalau dekat Arab tu kan, kalau dekat Arab tu sampai tahap universiti tu, ada fakulti ni untuk perempuan baru orang lain, lelaki baru orang lain. Jadual pun sama. Universiti pun sama. Universiti tu ada satu universiti untuk perempuan saja. Lelaki saja. Jadi nak katanya benda ni dekat sini. Bila yang kita ka ni untuk lelaki, ki untuk perempuan. Kalau saya tanya dengan Pak Ya, hal haza baituka, ini rumah Pak Ya ke? Rumah awak ke? Dia akan jawab lah. Bila saya tanya dengan mungkin bonda-bonda, dia tanya hal haza baituki. Ini rumah kamu ke? Tapi jawab sama je, baiti. Haza baiti. Haza baiti. Okey. Kalau kita pasal bila baca Quran, tiba dekat bahagian cerita Maryam kan, dia nak lahirkan Nabi Isa tu, dia guna ki. Allah cakap dengan dia kan, dia guna ki, Allah cakap ki. Itu juga dengan Nabi Musa sebagainya, digunakan ki. Ki maksudnya dia tengah bercakap dengan orang tu. Baik. Baituka untuk cakap dengan lelaki. Ini yang kalau kita ingat lagi perkataan anta. Anta ialah kamu, anti ialah kamu juga tapi perempuan. Sama kan? Anta di atas, anti di bawah. Ki lah sini. Betul lah sini ki. Anta di atas. Baik.
Okey, kita pergi pada muka surat seterusnya. Seterusnya kita pergi pada muka surat latihan. Latihan dia. Ahaza baitun, soalan. Ahaza baitun? Jawab. Rumah ke bukan? La. Haza masjidun. Haza masjidun. Baik. Ahaza miftahun? La. Haza qalamun. Masya-Allah. Ahaza qamisun? Naam. Hadha qamisun. Hadha qamisun. Ahadha najmun? Naam. Hadha najmun. Ya, ini ialah najmun, bintang. Okey. Nujum. Okey, nujum tu tak sama, dia beza sikit. Najmun satu, nujum tu banyak. Kan panggil ahli nujum kan? Ahli nujum ni orang ni suka tilik bintang. Ada bintang ni malam ni, oh banyak, ada bintang ni mesti ni akan berlaku. Bintang ni hilang, ni akan berlaku. Tu lah nujum. Kan apa nujum belalang nujum belalang. Nujum tu daripada perkataan bahasa Arab iaitu najmun. Najmun tu bintang, nujum ialah bintang-bintang. Bintang-bintang. Baik. Okey, abaikan yang ini. Yang atas ni ialah latihan. Dia kata situ iqra waktub. Iqra waktub. Dia kata baca dan tulis. Nanti balik rumah baca sendiri dan tulis. Buat latihan tulis. Okey. Nanti minggu depan kuliah akan datang kita buat kuis. Baik. Latihan tu. Nota ni tuan-tuan boleh ambil balik. Nanti balik ni baca. Ni kerja rumah dia baca, ni kerja rumah kena baca kerja rumah. Baik, seterusnya kita ada man. Tadi ialah ma, sekarang ialah man. Man juga kata tanya untuk siapa. Tadi kita guna ma hadza kan? Ma hadza apakah ini? Kalau man hadza siapakah ini? Man hadza siapakah ini? Lain. Min tu dari. Man. Jadi gini, dalam bahasa Arab standard Fusha, man tu untuk bermaksud siapa. Tapi dalam bahasa pasar dia guna juga min untuk tanya siapa. Contoh, orang Arab kan, kalau dia telefon, kita kata, dia akan cakap, sepatutnya dia kata halo. Dia kata dia tak sebut halo, dia sebut alu. Dia sepatutnya ialah betul man huwa. Man huwa, siapa? Who are you? Who is he kan? Dia sebut minu. Dia malas, dia gabung dulu tu dia kubah bagi terus. Minu tu bukannya minum, tapi minu tu who is there? Itu. Itu jadinya min tu. Jadi man ialah siapa? Man haza. Baik. Man haza. Haza tabibun. Haza tabibun. Ini ialah doktor. Tabibun bermaksud doktor. Kita ambil kata tabib lah. Cina kesensi tu kan. Itu tabib. Asalnya asal dalam kata ni lah kata ada tabib. Baik. Kemudian ada man haza. Gambar budak abah yang buka penjubah tu kan. Man haza. Haza waladun. Haza waladun. Ini ialah budak lelaki. Waladun bermaksud anak lelaki. Anak lelaki. Waladun. Waladun. Man haza. Haza talibun. Haza talibun. Ini ialah seorang pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Kalau perempuan dia akan tambah marbutah pada talibun tu. Jadi
Talibatun. Talibatun. Nanti kita akan datang nota saya rasa pelajaran seterusnya ada pasal perempuan. Ni sekarang semua lelaki dulu, semua hazar dulu. Gambar keempat, ahaza waladun. Adakah ini budak lelaki? La, hadza rajulun. Rajulun ialah lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Jangan salah sebut ra tu baris atas. Rajulun. Kalau rijlun kaki. Tertukar ra tu baris bawah. Rijlun itu kaki. Kaki. Rajulun bau lelaki. Huruf sama, lain baris. Hati-hati. Baik. Sambung lagi. Haza masjidun. Man haza? Haza tajirun. Tajirun. Tajirun bermakna? Tajirun bermaksud peniaga. Tajirun bermaksud peniaga. Okey, peniaga. Hadza kalbun. Ini ialah seekor anjing. Hadza kalbun, adakah ini seekor anjing? La. Hadza qittun. Qittun. Qittun ialah kucing. Qittun kucing. Kalbun anjing, qittun kucing. Hadza himarun. Ini ialah seekor keldai. Hadza himarun. Hadza himarun. Hadza himarun. Adakah ini seekor keldai? La. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Ini seekor kuda. Ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Bukan, itu ejaan lain. Jamal tu lain. Pak Jamal. Jamaluddin. Jangan tuan-tuan, Jamal tu lain tu. Sebab itu kalau orang nama Jamal, jauhinya jangan eja dengan pendek. Dia ejaan Jamal begini. Ini barulah Jamal. Dia ada mat. Ada mat. Jadi kena Jamal. Jamal. Beauty. Kecantikan. Kalau Jamaluddin ialah kecantikan agama. Kalau Jamal, tu unta. Jadi kalau aja nama orang jangan Jamal. Kena Jamal. Jamaluddin. Ada mat sikit, ada mat. Siapa nama Jamal tu tukar, kita tambah A sikit. Jangan Jamal, ini jadi unta. Baik. Nak habis dah, sikit lagi. Okey. Ma haza. Haza dikun. Janganlah guna man Tak boleh guna man sini. Man tu untuk manusia saja. Man hanya untuk manusia saja. Lain tu guna ma. Apa kan? Tu untuklah ayam ke haiwan tu semua guna ma. Man hanya untuk manusia. Man haza, ini siapa? Siapa tu? Ma haza. Haza dikun. Dikun tu ialah ayam jantan. Ayam jantan. Artinya dajaj. Baik. Man haza. Apa guna man sebab hanya orang kan. Man haza. Haza mudarrisun. Haza mudarrisun. Man haza, ini siapa? Haza mudarrisun. Ini ialah seorang guru. Mudarris bermaksud guru. Dia ada perkataan mudarris,
ustaz, muallim, semua tu bermaksud yang sama, iaitu guru, orang yang mengajar. Akhir sekali, ahaza qamisun, adakah ini sepasang baju? La, hadza mindilun. Mindilun ialah sapu tangan, handkerchief. Dia macam tu, nampak macam peta Palestin, tapi bukan. Itu ialah mindil, ialah sapu tangan buat lap. Mindil, handkerchief. Mindil. Baik, jadi sama juga waw tu ialah latihan, tamrin. Tamrin maksudnya latihan lah. Tamrin latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Baca dan tulis semula. Nanti balik rumah tuan-tuan boleh baca dan mungkin untuk apa? Untuk ulang gaji apa yang belajar hari ni, boleh gunakan latihan ni. Alhamdulillah. Saja untuk hari ni, insya-Allah, alhamdulillah, nampaknya hari ni ramai yang dah bercakap ini rumah saya besar. Adakah ini rumah saya? Ada bertanya dah apa ni. Lepas ni kalau nampak payah borak-borak Arab dengan siapa tak tahulah. Insya-Allah Okey, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.